Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita mulakan sesi perkongsian ilmu insya-Allah pada hari ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, so untuk hari ni kita akan continue kita punya kelas ambang SPM, masih lagi menggunakan modul pecutan 30 tu, yang mana untuk makluman anak-anak saya, modul pecutan tu telah saya kongsikan dalam grup WhatsApp. Okey, so semalam kita telah cuba jawab beberapa soalan yang terdapat dalam modul tu. Okey, antara topik yang kita discuss semalam adalah topik apa? Ingat lagi tak semalam kita discuss topik apa? Persamaan kuadratik. Lagi satu kita selesaikan soalan topik apa? Persamaan linear serentak. Untuk hari ni insya-Allah kita akan upgrade kita punya kita akan tambah lagi pelbagai jenis soalan yang kita akan cuba jawab. Dan untuk modul ini kita akan gunakan modul pecutan 30 ni. Dalam ini kita gunakan beberapa soalan percubaan. Okey, beberapa soalan percubaan SPM yang telah saya maklumkan pada hari semalam. Kita kumpulkan beberapa soalan percubaan SPM untuk subjek matematik ni dari seluruh negeri. Okey, ada Sarawak, ada Johor, okey, Selangor pun ada insya-Allah. Baik, untuk hari ni untuk bahagian yang seterusnya ni kita akan cuba jawab beberapa latihan. Okey, untuk hari ni topik latihan kita ataupun topik yang kita akan beri tumpuan hari ni adalah topik pengurusan kewangan dan juga matematik pengguna. Pengurusan kewangan kamu dah belajar sewaktu di tingkatan 4. So matematik pengguna kita ada dua bidang, okey, yang kamu belajar dalam topik matematik pengguna. Yang pertama insurance, yang kedua percukaian. Jadi kalau untuk yang hari ni fokus kita adalah yang pertama pada pengurusan kewangan dan yang kedua matematik pengguna, tapi kita fokus on kepada percukaian insya-Allah. Okey, kalau anak-anak telah bersedia, jom kita cuba jawab soalan trial Negeri Sarawak set yang pertama. Okey, dan soalan pengurusan kewangan ini, okey, soalan pengurusan kewangan ini dia minta kita cari ataupun dia minta kita hitung aliran tunai. Baik, saya akan baca dulu, kemudian saya akan beri masa lebih kurang dalam 3 minit untuk anak-anak cuba jawab dulu. You guys kena buat dulu. Jangan tunggu jawapan daripada saya. Kena buat dulu. Okey? Kalau tak nampak skrin dekat depan, boleh refer notes ataupun modul yang telah saya share dalam kita punya grup WhatsApp tadi tu. Okey, soalan dia bagi tahu Encik Idris bekerja sebagai seorang guru swasta. Okey, bekerja sebagai seorang guru swasta. Beliau menerima pendapatan sebanyak RM4,500 sebulan. Beliau juga mengajar kelas tuition dan memperoleh pendapatan sebanyak RM1,000. Okey. Encik Idris juga menyewakan rumahnya sebanyak RM750 sebulan. Maksudnya Encik Idris ni, dia bukan sahaja bekerja sebagai seorang guru di sekolah swasta, tapi dia buat part time juga jadi guru tuition. But at the same time, saya rasa Encik Idris ni orang kaya sebab dia ada rumah dan dia sewakan rumah dia kepada orang lain. Okey. Seterusnya dia kata, Encik Idris mempunyai perbelanjaan tetap sebanyak RM1,500 sebulan.
Sebelum ni kita dah clarify. Pendapatan ada berapa jenis? Kita ada pendapatan aktif, kita ada pendapatan pasif. Okey. Kemudian kalau perbelanjaan tu pula, kita ada dua jenis perbelanjaan. Perbelanjaan apa? Siapa yang ingat? Perbelanjaan tetap dan juga perbelanjaan tidak tetap. So dekat sini dia mention kepada kita, Encik Idris mempunyai perbelanjaan tetap sebanyak 1,500 dan perbelanjaan tidak tetap sebanyak RM900 sebulan. So dia minta kita hitung aliran tunai. Dia bukan sekadar minta kita hitung aliran tunai, tapi kita diminta untuk memberikan justifikasi berdasarkan jawapan yang kita berikan tadi tu. Okay, saya bagi 2-3 minit, cuba jawab dulu. And later on, kita discuss together insyaAllah. Silakan. Buat dulu Fatih. Go. Fatih pakai mask. Pakai mask Fatih. Buat dulu. You guys kena tunjuk jalan kira. Buat dulu. Nanti kita discuss together. Fakhrul, buat Fakhrul. Buat Danish. Nanti okey lah nanti. Okay. Abang okey man. Atik pakai mask, Atik pakai mask. Ayah salin soalan sebab soalan dah ada dalam modul yang saya share dalam grup WhatsApp tu. Just tunjuk your jalan kira sahaja. Aliran tunai kita jenis ni. Aliran tunai yang bagus. Maksudnya 2,390 tu masuk kita. So declare dulu. Justify dulu. Simple. Tak. Dia menyewakan rumahnya. Bukan dia menyewa rumah. Menyewakan rumahnya. Baca tu ayat tu bahasa Melayu. Okey, dah? Boleh kita semak jawapan kita. Okey, alright. Terima kasih. I know dia dah dapat jawapan dia. Cuma saya minta dia declare dan dia buat justifikasi. Okey, jom kita semak. So, dalam soalan ni dia minta kita hitung aliran tunai. Tapi bukan sekadar kita kena buat pengiraan. Kita kena buat justifikasi berdasarkan jawapan yang kita berikan. Okey. So, yang ini perkara penting. Nampak tak? Saya keluarkan mental tu. Benda ni perkara penting. Yang anak-anak saya kena tahu. Apa dia? Kita tahu macam mana nak hitung aliran tunai. Aliran tunai kat situ ada sama dengan jumlah pendapatan. Kita buat apa? Apa formula aliran tunai? Jumlah pendapatan tolak dengan jumlah perbelanjaan. Dekat sini pendapatan saya dah highlightkan warna hijau supaya anak-anak saya lebih nampak detail dia macam mana. So perbelanjaan tu pula saya akan highlightkan dengan warna merah. Okey.
Jom kita tengok. Okey, sebelum ni tadi saya dah beritahu jumlah ataupun jenis pendapatan ada dua. Pendapatan aktif, pendapatan pasif. So dalam kes ini, kalau kamu perhatikan, apa kita punya pendapatan pasif ataupun apakah pendapatan aktif bagi Encik Idris, dan ada tak Encik Idris ni Encik Idris ni ada tak pendapatan pasif dia? Pendapatan aktif dia yang mana? 4,500. Yang pendapatan pasif dia yang mana? 1,000. 1,000 tu dia mengajar tuition. Satu lagi? Hasil daripada kutipan rumah sewa dia. Very good. Okay. Kemudian kita tahu perbelanjaan ada dua jenis. Yang pertama perbelanjaan tetap. Yang kedua perbelanjaan tidak tetap. Dalam soalan ini, dia dah mentionkan siap-siap kepada kita. Okay, yang mana satu pendapatan tetap, yang mana satu pendapatan tidak tetap. Maka so tak payah pening-pening sebab maklumat tu dah ada. So now, dekat sini saya highlightkan terus. Macam kamu bagi tahu pada saya tadi, 4,500 tu merujuk kepada pendapatan aktif Encik Idris. Okey, kemudian kita ada 1,000. 1,000 tu pendapatan pasif dia. Begitu juga dengan hasil sewa rumah dia sebanyak 700.5. So saya highlightkan terus dengan warna hijau. Kemudian yang warna merah ni merujuk kepada kita punya perbelanjaan kita. Okey, 1,500 dan kita ada 900. Next, apa yang anak-anak saya kena buat adalah, so anda hubungkan, anda gabungkan, okey, pendapatan dengan pendapatan, perbelanjaan dengan perbelanjaan. So dekat sini saya dah tunjuk arrow dah. Okey, pendapatan kita, so awak sum upkan saja. 4,500 tambah dengan 1,000 tambah dengan 750. Kalau perbelanjaan 1,500 tambah dengan 900. So, okey, boleh tak saya nak tahu berapa jumlah pendapatan Encik Idris? 6,250. Okey, Amal kata 6,250. Perbelanjaan dia 2,400. Jom, sepatutnya anak-anak akan dapat macam ni. So, aliran tunai sama dengan sekian. Okey, so kita akan dapat 6,250 tolak dengan 2,400. So, jawapan kita adalah 3,850. Tapi anak-anak kena ingat, dia tak minta kita kira sahaja. Dia minta kita buat justifikasi berdasarkan jawapan kita. Kalau anak-anak perhatikan, apa jenis aliran tunai dia? So, positif. Aliran tunai Encik Idris adalah positif. Dan adakah pengurusan kewangan Encik Idris baik? Ya, dia sangat baik. So, that's it. Itu sahaja jawapan dia. Very simple. Yes. Apa dia? Positif tu kalau kamu tengok nilai dia tu 3,850 kan dia positif. Kalau dia negatif, dia dapat negatif 3,850. Agak-agak macam mana kita boleh dapat aliran tunai negatif? Apa punca dia? Perbelanjaan dia lebih besar daripada pendapatan dia. Jadi bila kita tolakkan pendapatan dengan perbelanjaan, kita akan dapat amount yang negatif. Okay, so sekarang ni amount kita positif 3,850. Okay, right. Selamat datang. Sehat Okay, welcome to our club. Okay, alright. So today semua murid lelaki, alhamdulillah. Okay, boleh soalan nombor 9 ni. Okay, clear Alright. So kalau clear, saya nak proceed kepada bahagian yang seterusnya. Okay, bahagian yang seterusnya ni adalah bahagian yang berkaitan dengan matematik pengguna. Okay, matematik pengguna. Okay. Kalau tadi nama dia siapa Encik Idris. Oh, sekarang Encik Haris. Okay. Soalan dari negeri Melaka. Okay, soalan dari negeri Melaka. Melaka Darul apa? Melaka apa? Darul ke tak ada Darul? So, Melaka Bandaraya Bersejarah. Okay, alright. So, ni soalan trial negeri Melaka. So, guys, fokus elok-elok. So, kalau keluar pattern bentuk soalan macam ni, so anak-anak dah tahu dah macam mana nak selesaikan dia. Okay, sebab percukaian ni dia senang.
Cuma you guys kena faham dari sudut konsep pengurusan percukaian tu. Okay, dia ada terma-terma yang anak-anak kena faham betul-betul. Okay, alright. So dalam soalan ini, dia bagi tahu kepada kita, Encik Haris adalah seorang eksekutif di sebuah syarikat. Syarikat dia nama syarikat Tua. Okey. Kemudian dia bagi tahu pendapatan tahunannya, okey, pada tahun 2020 adalah 103,500. Dan dia beritahu kepada kita pelepasan cukai yang dituntutnya ialah 21,620. Dia juga memberi derma sebanyak RM300 kepada rumah anak yatim. So, soalan dia minta kita kira berapakah pendapatan bercukai Encik Haris. Okay, so saya bagi 3 minit untuk anak-anak saya cuba dulu. You guys buatlah formula macam mana pun, and then nanti kita compare dengan jawapan saya. Okay, saya nak anak-anak saya tu buat dulu. Salah tak apa, yang penting cuba buat dulu. Apa maksud pendapatan bercukai dan sebagainya. Nanti kita akan discuss later, insyaAllah. 3 minit. Simple je benda ni. So benda ni, biasa soalan percukaian ni adalah soalan yang berkait. So you guys tak boleh main-main. Salah yang atas, insyaAllah salah lah yang bawah. Okay, so saya ulang balik. Salah yang atas, insyaAllah salah lah yang bawah. Dia macam itu. Percukaian ni dia agak kritikal sikit. Ada orang marah ke? Tak ada Okay, cuba dulu. So dia dah jadi macam CCTV dah. Alah, tak payahlah jakun sangat. Semalam kan kita dah buat. Apa hal tu? Ya, kau buat di mana? Pakai mas. Pakai. Rumah sebelah. Ni. Kata tunggu yang ramai. Tak tahu. Kalau kau nak berani dia, kau ada only yang kau turun. Kata on way. Okay, dah. Jom kita discuss. Okay anak-anak saya, jom kita discuss, jom. Okay. So mari kita tengok apakah jawapan dia. So siapa yang dah ada jawapan, boleh share jawapan dia berapa? Berapa pendapatan bercukai dia? Okay, Fatihi dapat 81,580. Ada jawapan yang lain? Sama, Amal sama dengan Fatihi. Yang lain? Sama juga. Fakrul buat, Fakrul. Alhamdulillah, Fakrul. Okey, jom. So, untuk jawab soalan ini, okey, fokus elok. Yang ini jangan main-main. Okey, yang ini jangan main-main. So, fokus elok. Okey, saya letak gambar otak tu. So, otak ni, maksudnya benda ni sangat penting. So, jangan main-main. Okey. Bila kita sebut pendapatan bercukai, tengok depan.
Bila kita sebut pendapatan bercukai, saya besarkan sikit supaya kamu nampak. Okey. Dan saya besarkan sikit lagi. Okey, nampak? Pendapatan bercukai. Bila kita sebut pendapatan bercukai, dia ada formula dia. So, apa formula dia? Jumlah pendapatan tahunan. Okey, formula dia adalah jumlah pendapatan tahunan. Saya highlightkan dengan warna hijau tu. Kamu tolakkan dengan pengecualian cukai dan kamu tolakkan juga dengan pelepasan cukai. Ini formula dia. Okey, macam mana kita nak kira pendapatan bercukai? Apa maksud pendapatan bercukai ni? Pendapatan yang awak akan dikenakan cukai. Okey, maksudnya cukai itu akan dikenakan kepada pendapatan awak yang layak. Yes, Fatih. Yang merah tu pengecualian cukai. Pengecualian cukai. Okey, pengecualian cukai tolak dengan pelepasan cukai. Okey, but the question is, pengecualian cukai itu apa? Pengecualian cukai itu apa? Apa beza pengecualian cukai dengan pelepasan cukai? Apa beza dia? Apa beza dia? Fatihi, fokus Fatihi. Macam mana belajar nak masuk kalau kamu tak fokus dalam kelas? Okay. Alright. So, apa beza pengecualian cukai dengan pelepasan cukai? Pengecualian cukai ni gaji dia sebelum cukai datang. Okay. Kalau pelepasan cukai? Gaji selepas cukai. Okay. Salah Bukan. Okay, tengok sini. Dekat sini saya nak anak-anak saya tahu. Kalau yang ini, dia dah bagi direct. Okay, kenapa saya kata dia ni direct? Sebab dia dah tulis siap-siap pelepasan cukai. So, pelepasan cukai lah. Cuma dia tak mention pelepasan cukai tu apa. Sometimes, in your final nanti kita tak tahu. Sama ada dia gunakan item lain. Rupanya item itu adalah pelepasan cukai. Bukan pengecualian cukai. So now, bila kita sebut pengecualian cukai, okay, tengok sini, saya besarkan dia. Yang ini. Bila kita sebut pengecualian cukai, pengecualian cukai ini dia merujuk kepada apa? Perbelanjaan peribadi. Kita belanjakan duit tu, kita keluarkan duit tu, tapi kita keluarkan di tempat yang memberi manfaat. Sama ada kepada kerajaan, kepada sesuatu organisasi. Contohnya macam mana? Derma, kita derma duit. Contoh macam sekolah kita perlukan apa? Nak bangunkan kemudahan internet dekat sekolah. Kan? Kemudahan internet dekat sekolah. So, sekolah kita keluarkan satu iklan. So, orang keluarkan. Orang bagi sumbangan derma. Okay? So, derma tu boleh dapat dari sudut pengecualian cukai itu sendiri. Boleh dapat Itu derma. Okay. Pelepasan cukai ni apa pula? Okay, jom kita tengok pelepasan cukai. Nampak tu? Pelepasan cukai ni pula, dia lebih kurang macam pengecualian cukai tadi. Dia perbelanjaan juga. Kita keluarkan duit juga. Tetapi kita keluarkan duit untuk diri kita dan ahli keluarga kita. Contoh, macam KWSP. Okay, macam kita guna duit yuran untuk sambung belajar. Itu kita boleh dapat pelepasan cukai. Ya. Sila. Okay. So, beza pengecualian cukai dengan pelepasan cukai. So, saya ulang. Yes, Fatihi. Yang mana? Besarkan sikit. Okay. Okay, yang tu dah maksimum dah tu. Bawah sikit lagi. Okay, jap. Tu dia. So, saya ulang sekali lagi. Okay. Dekat sini, soalan dia jenis direct tau. Okay, soalan dia jenis direct. Dia dah maklum dan siap-siap. So, kita tahu formula untuk kita cari pendapatan bercukai adalah jumlah pendapatan tahunan. Kita tolakkan dengan pengecualian cukai dan pelepasan cukai. Pengecualian cukai ni apa? Pengecualian cukai ni macam kita keluarkan duit, tapi duit yang kita keluarkan tu kita salurkan untuk kita apa?
macam dalam bentuk derma, dalam bentuk hadiah, sumbangan kepada sesuatu organisasi, kerajaan. Kalau kita buat macam tu, kita akan dapat pengecualian cukai. Tetapi kalau pelepasan cukai ni, dia sama juga. Kita keluarkan duit juga. Kita belanja duit kita, tapi pada kebiasaannya untuk diri kita dan ahli keluarga. Contoh, potongan ataupun caruman rezeki. So kita dapat pelepasan cukai. Kita nak sambung pengajian. Contoh macam Danish. Danish nanti kalau dah kerja nanti bagi 10,000. So Danish nak sambung belajar. So bila sambung belajar kena yuran. Kena bayar yuran pengajian. So yuran pengajian tu dapat pelepasan cukai dia. Boleh dapat? Okay? Ya. Kami tak datang. Bibli dengan dia. Tadi awak sudah bawa hari dengan setahun. Tadi ada komunitas bulan. Dapat persamaan tahunan itu, baru awak tolakkan dengan awak yuran pengajian universiti. Kalau awak ada tolak, barulah dikira sebagai pendapatan bercukai. Okay? Alright. So next. Clear? So anak-anak kena bezakan benda ni. Okay. Cuma nanti kita tak tahu. Okay, kita tak tahu keadaan macam mana. Dalam kes ni awak tengok. Pelepasan cukai. Dia dah mention siap-siap. Cuma macam dia kata dia ada memberi derma. Derma tu kita punya pelepasan ke pengecualian cukai? Derma tu adalah contoh pengecualian cukai. Okey, kita tengok sini. Next step. Okey, 103,500 ni merujuk kepada apa? Yes, jumlah pendapatan tahunan. 21,620 merujuk kepada apa? Pelepasan cukai. Dan kita ada 300 pengecualian cukai. So now, berapa pendapatan bercukai kita? Cuba kira. 81,580. Okey, kita tengok. Adakah betul jawapan Fatihi dan juga Amar? So, saya ada tambah satu lagi. Tengok sini. Okey, dengar. Kalau derma, kita masuk pengecualian cukai. Kalau zakat, masuk mana? Kan zakat kita keluarkan duit. Kita salurkan dekat tempat yang ni kan. Awak rasa dia masuk mana? Menderma. Zakat kita masuk mana? Pengecualian cukai ke pelepasan cukai? Okey, jawapannya dia tak masuk mana-mana pun. Sebab kita akan tengok pada soalan yang seterusnya nanti. Okey, jom. Kita tengok. So, kita tahu pendapatan bercukai sama dengan jumlah pendapatan tahunan, tolak pengecualian cukai, tolak dengan pelepasan cukai. So, jumlah pendapatan tahunan kita 103,500. Kita tolakkan dengan 300. Kita tolakkan dengan 21,620. Dan sebagaimana jawapan yang diberikan oleh anak-anak saya tadi, 81,580 adalah pendapatan bercukai Encik Haris. Boleh dapat? Boleh buat tak? Kalau SPM keluar macam ni boleh jawab tak? Boleh? Okay, alright. So, simpan soalan ini. Simpan jawapan kamu sebab kita akan jawab soalan yang seterusnya. Okay, you guys ready? Ready. Okay, jom kita tengok soalan yang seterusnya. Okay, this one. Tu dia. Tu dia. Okay, saya bagi 5 minit untuk anda cuba dulu. Ikutlah formula awak nak buat macam mana pun, nanti kita compare jawapan kita. Okay, cuba. Okay, cuba dulu soalan yang kedua ni. Yang ini soalan ni bersangkutan dengan soalan yang tadi yang 85,000 tu. Yang kamu cari pendapatan bercukai dia. Kita akan guna balik jawapan tu untuk jawab soalan ini.
Cepat. Aku dah faham. Cuba dulu. Tambah. Ha? Seluruh dunia ada. Seluruh dunia ada. Ha. Nampak. Fatahi ni dia ada ciri-ciri bakal pekerja dekat LHDN. Tahu LHDN? Ha? Cikgu BJ. Ha? Nak kerja cikgu BJ. Cikgu BJ? Siapa nak jadi cikgu BJ? Oh, terbaik, terbaik. Aku jadi korban oleh pada sekolah Okey, dah. Go terus. 3 minit lagi. 3 minit lagi. Senang je. Kamu kalau dah tahu trik dia, memang boleh buat. Dia tak ada macam XX, tak ada. XY, tak ada. Dia tambah tolak paling tinggi pun darab lah ataupun bahagi. Boleh, cuba Danish. Danish dunia fokus dia tu lain macam tu. Tengah fikir. Ya. Ini kalau keluar soalan ataupun topik matematik pengguna ni memang rezeki kamu lah. Membayar apa? Apa dia? Banjaran. Banjaran fungsi skala dia. Pendapatan dia kalau 50,000 hingga 70,000, cukai yang dikirakan ini. Pendapatan 70,000 sehingga 100,000, ini cukai yang akan dikenakan. Pengiraan ini contohnya katakanlah jumlah dia 70,000. So 70,000 berada dekat sini. Okey, so kalau 50,000 pertama, cukai dia adalah 1,800. Baki dia adalah 2,800. So kamu kena totalkan. Weh, tak faham ni semua. Dia senang. Cuba dulu. Bukan, saya tak tahu gaji tu apa. Gaji dia berapa? Yang tadi yang kita buat tadi pendapatan bercukai tu. Bukan gaji dia, pendapatan dia. Pendapatan yang boleh dikenakan cukai. Saya tahu. So berapa tadi pendapatan bercukai dia berapa? 81. Dia dekat skala yang mana? Yang dua. Yang kedua ni kan? Sebab tu saya kata soalan ni berkait. Salah yang atas, insya-Allah. Bawah pun Salah pun. Bahagian yang kedua ni yang bawah pun salah kamu. Okay, that's why kena kira betul-betul pendapatan bercukai tu. Okay dah. 1 minit lagi.
Cuba dulu, cuba. Salah tak apa, yang penting kamu cuba dulu. Fakrul, pakai mask Fakrul. Pakai mask. Tadi buka mas. Tentang IC mana biru ada box. IC mana biru? LC. Ini kalau IC dulu. Pandai kan. Ya dah. Boleh kita discuss? Okey, jom. So, untuk soalan ni dia agak teknikal. Maka saya perlukan konsentrasi daripada kamu. Kamu fokus elok, insya-Allah memang boleh jawab topik ni. Okey. Mari kita discuss together. So, dalam soalan ini, anak-anak fokus elok. Dalam soalan ini dia bagi tahu. Okey, dia bagi tahu kepada kita setiap bulan gaji dia tu sebanyak 480 akan dipotong. So 480 tu merujuk kepada potongan cukai bulanan dia. Yang ini adalah terma daripada lembaga hasil yang tetapkan. Biasanya penjawat awam yang ada sekian-sekian gaji dia ada rate dia. Kalau lebih daripada paras tu akan dikenakan potongan cukai bulanan. Okey, macam saya belum kena lagi. Isteri saya kena sebab gaji isteri saya lebih besar daripada saya. So dia kena potongan cukai bulanan. Saya gaji saya kecil je. Okey Alright. Kemudian tapi yang akan datang kemungkinan saya akan kena lah Okey. So next. Dia juga telah membayar zakat berjumlah 750 pada tahun tersebut. Tadi kita dah declare zakat dia bukan pengecualian cukai, dia bukan pelepasan cukai. Jadi zakat ni apa dia? Tak ada apa-apa. Dia ada apa-apa. Okey, nanti kita tengok. Okey. Dengan dia kata fokus elok. Dengan menggunakan jadual kedua, dia minta kita hitung cukai pendapatan. Tadi soalan A, kita diminta untuk kira pendapatan yang boleh dikenakan cukai. Selesai. Kita dah buat tadi. So now, daripada pendapatan bercukai itu pula, berapa cukai yang akan kita kena bayar? Bukan kita lah. Encik siapa ni? Haris Encik Haris ni kena bayar. Okey. So now dia bagi jadual kepada kita. 50,000 hingga 70,000 kadar cukai dia sekian. Fatihi, fokus Fatihi. Jangan main-main. Fokus elok. Kan nanti tak boleh buat. Okey. 100,000 sehingga 250,000. Ada dia punya kadar ataupun rate percukaian dia. Okay now. Saya akan tunjuk step by step. Fokus elok. Kita akan buat secara perlahan-lahan. InsyaAllah. Okey. Nampak tak saya keluarkan gambar otak lagi? Maksudnya fokus elok. Benda ni sangat penting. Tengok sini. Formula penting. Jangan tengok saya. Tengok depan tu. Okey. Formula penting. Masukkan terus dalam otak kamu. Kalau nak catat terus. Okey. Apa dia formula penting? Sangat penting. Apa dia? Kamu kena ingat. Katakanlah, okey, nanti bila kita buat, katakanlah bila kamu dah habis kira, cukai yang kamu kena bayar tu, okey, contohlah bila kamu dah habis kira, di hujung nanti, kamu dah kira berapa cukai yang kamu kena bayar, kalau amount tu lebih besar daripada PCB. Apa maksud PCB? Potongan cukai bulanan dia. So, kalau nilai cukai yang kamu kena bayar, lebih besar daripada potongan cukai bulanan, apa yang kamu kena buat? Kamu kena top upkan dia. Sebab dia kira macam ni lah. Okey, contoh. Katakanlah cukai saya. Katakanlah saya kena bayar cukai saya RM1,000 setahun. RM1,000 setahun. Kemudian, setiap bulan, saya kena RM50 potongan cukai bulanan saya. Itu potongan cukai bulanan saya RM50. So, kalau setahun berapa potongan cukai bulanan saya? Kalau potongan cukai bulanan saya sebulan RM50, kalau setahun berapa? RM600 kan? Tapi cukai yang saya sepatutnya kena bayar berapa? RM1,000 tadi, betul? Tapi setakat potongan cukai bulanan total 12 bulan tu RM600 saja. Ini maksud dia. So kalau kurang, saya kena top up. Saya kena top up lagi berapa?
400. Macam mana boleh dapat 400? 1000 tolak 600. Okey, tu keyword dia. Kalau kurang, kamu kena top up. Tetapi, kalau cukai yang kamu kena bayar, contoh. Cukai yang saya kena bayar dalam tempoh setahun adalah 1000. Tetapi, setiap bulan, saya kena PCB sebanyak RM100. Maka PCB tahunan saya berapa? 1,200. Tetapi cukai yang sepatutnya saya kena bayar 1,000. Saya terlebih bayar ke terkurang bayar? Terlebih bayar sebanyak berapa? RM200. RM200 pihak LHDN akan return semula kepada saya. Kalau kurang, saya kena top up kepada LHDN. Kalau saya terlebih bayar, LHDN akan return balik RM200 itu kepada saya. Boleh dapat tak konsep ini? Okay, next step. Okay, yang ni lebih yang potongan tadi tu, maksud dia. Rebat cukai ataupun rebate cukai. Apa maksud rebate cukai? Rebate cukai ni maksudnya pengurangan cukai. Tadi kita ada pelepasan cukai. Kita ada pengecualian cukai. So now, kita ada yang baru pula. Pengurangan cukai. Apa maksud pengurangan cukai? Contoh, sepatutnya dalam tempoh setahun, cukai yang saya kena bayar adalah 1,000. Tapi oleh kerana saya ada bayar zakat saya yang dapat pengurangan cukai lebih kurang dalam RM800. So, saya tak kena bayar 1,000. Maka cukai yang saya kena bayar hanyalah berapa? So, saya ulang balik. Cukai yang sepatutnya saya kena bayar RM1,000. Tapi oleh kerana saya ada buat pembayaran zakat dan LHDN tetapkan zakat yang saya bayar sebanyak RM800 tu, saya dapat rebate, saya dapat pengurangan. Maka saya kena bayar 1,000 ke atau berapa? 200 saja sebab saya dapat pengurangan cukai. Boleh dapat tak? Maka zakat masuk dekat mana? Zakat masuk dekat rebate cukai. Itu maksud dia. Boleh? Zakat dia tak masuk pengecualian cukai, dia tak masuk dekat pelepasan cukai, tetapi dia masuk dekat rebate cukai ataupun pengurangan cukai. Boleh tak? Okey. Next step, keyword yang seterusnya. Yang ni yang saya tunjuk ni tadi ni. Okey, jap saya besarkan sikit. Okey. Tu dia. Rebate sebab saya guna colouring ni. Colouring ni dia tak kena dengan kita punya projek tadi. Okey. Rebate cukai, dia merujuk kepada pengurangan cukai. Rebate ada dua. Yang pertama zakat. Zakat pun kita akan dapat rebate cukai juga. Kalau pendapatan bercukai kita, okey, contoh macam Encik Haris tadi, pendapatan bercukai dia berapa? Berapa pendapatan bercukai Encik Haris tadi? Berapa pendapatan bercukai Encik Haris tadi? 80? Okey, 81,000 lah misal kata. Okey, tengok sini. Encik Haris akan dapat rebate cukai kalau pendapatan bercukai dia 35,000. Sekarang ni pendapatan bercukai Encik Haris berapa? 81. So layak tak dia dapat rebate cukai? Layak. Tak layak lah. So saya ulang balik. Rebate cukai ada dua. Yang pertama, kalau dia ni bayar zakat, so dapat rebate cukai, pengurangan cukai. Yang kedua, kalau pendapatan bercukai dia kurang daripada 35,000, maka dia dapat rebate lagi RM400. Dia dapat kurangkan lagi kadar cukai dia RM400. Sekarang ni, pendapatan bercukai Encik Haris 81,000. Layak tak dia dapat rebate cukai RM400? Tak layak. Boleh dapat? Okay, so now next step. Apa yang kita kena lakukan adalah, okay, tengok sini. Okay, nampak? Saya dah gunakan satu tembakan. Tembakan ini awak buat benda tu dulu. Apa maklumat yang awak dah ada? Okay, tembakan ini awak tolong kira
PCB tahunan dulu ataupun jumlah PCB. Macam mana nak cari jumlah PCB? Potongan cukai bulanan tu awak darabkan dengan 12 bulan. Berapa PCB Encik Haris? Berapa PCB Encik Haris? Itu sebulan. Kalau 12 bulan? So buat yang tu dulu. So awak akan dapat apa? Kita akan dapat 5,760. So PCB ni saya warnakan dengan warna kuning. So 480 awak darabkan dengan 12. So dapatlah jumlah PCB. Sebab nanti kita akan guna benda ni. Okay. So next step, saya bagi tembakan yang kedua. Tembakan yang kedua, benda ni penting. Tolong buat dulu. Tembakan kita yang kedua adalah zakat. Nyatakan terus. Bila zakat, dia dapat rebate tak? Dia dapat rebate cukai tak? Sekarang ni Encik Haris ada bayar zakat tak? Berapa? Nanti bila awak dah kira cukai yang last nanti tu, awak kena tolak dengan RM750 tu. Boleh? Okey. Encik Haris layak tak dapat rebate cukai RM400? Encik Haris layak tak dapat rebate cukai RM400? Kenapa? Pendapatan bercukai dia lebih berapa? Pandai lah awak topik ni. Okay, alright. So next. Tembak siap-siap. So jumlah zakat dia 750. Okay, next step. Apa yang anak-anak saya kena lakukan adalah, saya bawa tembakan ini ke sebelah sana dulu. Okay, so saya bawa ke sebelah sebab kita ada kerja lain yang kita kena buat. Okay, apa dia? Jom. Okay, so now kita tengok pendapatan bercukai yang soalan A yang anak-anak saya jawab tadi adalah 81,580. Sekarang ni pendapatan bercukai kita ni dia dalam skala yang mana? Yang pertama tu, kedua tu, ketiga? Kedua kan? So 81,000 ni berada pada skala banjaran pendapatan bercukai yang kedua. Okey, nilai 81,000 ni berada antara 70,000 seringgit ni, 70,000 sehingga 100,000. Okey, so now apa yang anak-anak saya kena buat? Ini teknikal, tolong beri tumpuan. Dia simple, tolong beri tumpuan. Okey, tolong beri tumpuan. So, langkah yang pertama. Okey, dia kata awak tengok sini. Dia kata daripada 81,000 yang kita kira tadi tu, dia kata 70,000 yang pertama. 70,000 yang pertama, cukai dia adalah 4,600. So saya ulang balik. Daripada 81,000 tu, 70,000-nya, 70,000 daripada 81,000 tu, awak kena bayar RM4,600. So balance dia berapa? Meaning that 81,580 ni awak kena tolakkan dengan 70,000. Berapa baki dia? Berapa baki dia? 11,000 tu awak kena darab dengan 21%. So saya ulang balik. Sekarang ni pendapatan bercukai kita 81,580. So daripada 81,000 ni awak tolak siap-siap. 70,000 ni masih cukai kita adalah 4,600. Balance dia awak kena darab dengan 21% ni. Maka dia akan jadi macam ni. Awak tengok. 70,000 pertama, tulis siap-siap. Nilai dia berapa? 4,600. Okey. Kemudian balance daripada tu kita dapat berapa? Balance daripada tu kita dapat 81,580 tu awak tolak dengan 70,000, awak darabkan dengan 21%. Awak dapat berapa? 2,431 ringgit 80 sen. So sekarang ni berapa kadar cukai awak?
totalkan dia. Berapa? Berapa kadar cukai kita? Jumlah cukai tu macam mana kita nak buat? 4,600 ni kita tambahkan dengan 2,431 ringgit 80 sen tu. Dapat berapa? 7,031 ringgit 80 sen. Adakah ini jumlah cukai kita? Adakah ini jumlah cukai kita? Adakah ini jumlah cukai kita? Tak. Bukan. Sebab apa? Kita dapat apa? Kita dapat apa? Kita dapat apa? Rebate kita tambah ke kita tolak? Nama pun pengurangan. Jadi kita kena tolak dulu. So RM7,031 ni awak tolak, nama pun rebate, pengurangan cukai. Sepatutnya Encik Haris kena bayar ini. Tapi oleh kerana Encik Haris dapat rebate cukai sebab dia bayar zakat, maka dia dapat kurangkan 700.5. Maka berapa nilai jumlah cukai kita? RM6,281.80. Itulah jawapan kita. Maksudnya okey, anda tengok sini Contohlah saya, ini sepatutnya cukai yang saya kena bayar dalam tempoh setahun. Tetapi awak tengok, dia ada PCB dah. Ada PCB dah. Jumlah PCB dia berapa? 5,760 kan? Cukai yang sepatutnya dia kena bayar berapa? Dia seolah-olah macam ni tau. Dia dah bayar dulu yang ni. So balance dia tu dia kena top up. So berapa yang dia kena top up? Berapa dia kena top up? Sekarang ni Encik Haris dia dah bayar cukai dia kepada LHDN 5,760 melalui potongan cukai bulanan. Tetapi cukai tahunan dia adalah 6,200 lebih ni. So dia ada kurang lagi. Berapa yang dia kena top up? Berapa yang dia kena top up? Dia kena top up lagi 1,000. Tolak kan? Berapa? Berapa? So Encik Haris nanti dia kena top up. Kalau dia tak nak top up, kemungkinan dia akan dikenakan tindakan. Tapi cukai tahunan dia gini. Inilah cukai tahunan dia. Tapi dia dah bayar dulu yang ini. Setiap tahun, ya. Tapi dia akan berubah lah. Kalau pendapatan dia meningkat, pendapatan dia makin besar. Contoh, katakanlah tahun sekarang 2020 kan. Ini pendapatan dia rate dalam ni. Katakanlah 2022, ditakdirkan Tuhan, dia ni murah rezeki sebab dia ni selalu bayar zakat, maka Allah tambah pendapatan dia jadi 200,000. Maka cukai dia tak boleh kat sini. Cukai dia kena ambil skala yang ini. Boleh? Clear Alright. So now, langkah seterusnya, kita tengok soalan seterusnya. Okey. Soalan seterusnya ni, kita buat permainan sedikit boleh? Boleh Saya perlukan kerjasama daripada anak-anak saya, boleh? Saya akan sebut warna biru, anak-anak akan sebut warna ungu. Boleh? Saya akan sebut warna biru, anak-anak akan sebut warna ungu. Okey, saya sebut warna biru. Okey. Kalau warna biru soalan. So saya kena baca soalan. Adakah Encik Haris perlu membuat bayaran cukai setelah potongan bulanan PCB? Tunjukkan pengiraan bagi menjelaskan jawapan anda. Adakah dia kena bayar cukai? Kenapa? Macam mana nak kira? So, berapa? Berapa yang Encik Haris kena top up? Itulah jawapan dia. Boleh? Okay, clear? So, kalau clear, kita take break sekejap.
Okey, anak-anak saya, jom kita sambung. Alright, seterusnya. Okey. Untuk soalan seterusnya ni, soalan seterusnya, kalau macam tadi, kita hitung cukai pendapatan. Tetapi untuk soalan berikutnya ni adalah soalan yang berkaitan tentang pengiraan bagaimana kita nak mengira cukai kenderaan ataupun cukai kereta ni lah kadar cukai jalan ni. Benda-benda yang berkaitan dengan cukai jalan ini. Alright. So, kaedah pengiraan dia lebih kurang macam kita nak kira cukai pendapatan Encik Haris tadi tu. So kalau kita tengok dekat sini, dia bagi tahu Encik Haris ada sebuah kereta. Dia ada sebuah kereta dengan kapasiti enjin dia 1900cc. 1900cc. Besarnya cc dia. Kereta apa lah ni Berdasarkan jadual 3 yang diberikan kepada kita tu, dia minta kita hitung cukai jalan. Cukai jalan. Bukan cukai kereta, sorry. Cukai jalan. So now, berapa kapasiti enjin dia? Awak rasa rating dia dekat mana? Nombor 3. So langkah yang pertama, so kita highlightkan 1900cc tu. So kita highlightkan dekat skala yang ketiga tu, capacity engine tu 1801 hingga 2000 cc. So now, dia lebih kurang macam tadi. Kita nak kira cukai pendapatan tadi tu. Macam mana kita nak buat? Kalau anda tengok dekat sini, dia ada kadar asas dan dia ada kadar progresif. Macam mana nak buat? So now, kita lakukan tembakan. Kita nak tembak yang mana? Jawapan yang dah ada. Rugi kalau kita tak tulis siap-siap. Tulis siap-siap. Kadar asas kita 280. Kita dah ada dah. Kita dah ada. Cuba awak tengok ni. Sekarang ni, kita punya enjin. Encik Haris punya enjin 1900. Dia berada pada skala yang ketiga. Sekarang ni, kadar asas kita adalah 280. So, macam mana nak cari kadar progresif? 1900 ni, awak tengok ni. 1900 ni, awak tolakkan dulu dengan 1800. Dapat berapa? Dapat 100. Berapa kadar cukai dia? Kita tambah 50 kan? So, 50 sen ni, awak darabkan dengan 100. Itu kadar progresif kita. Berapa? 50 sen darab dengan 100. Takkanlah 5,000. Berapa? 500. So, kita punya tembakan kita yang kedua adalah kadar progresif kita tolakkan macam tadi. 1900 kita tolakkan dengan 1800. Kenapa? Sebab dia dah mention siap-siap ni. Melebihi 1800cc. So now 1900 ni awak kena tolak dengan 1800. And then hasil dia tu awak darab dengan 50 sen. Berapa jawapan kita untuk kadar progresif? RM50. Soalan dia tak minta kita cari kadar asas. Dia tak minta kita cari kadar progresif. Dia minta kita kira apa? Cukai jalan. Apa formula cukai jalan? So berapa jawapan dia? Berapa jawapan dia? So berapa jawapan dia? Berapa? 330. Itulah je lah jawapan dia. Yang tadi kita kira cukai pendapatan. So now kita kira cukai jalan. Formula untuk cari cukai jalan, kadar asas awak tambahkan dengan kadar progresif. Kadar asas dah ada dalam kita punya jadual kadar cukai jalan ni. Selesai. Kita tahu 1900 dia berada pada skala yang ketiga. So kadar asas kita dah tahu. Macam mana nak cari kadar progresif? 1900 tu awak tolak dengan RM1,800. Baki dia tu awak darab dengan 50 sen. So dapat 50.
Maka berapa kadar cukai jalan kita? RM 330. Sini dekat sini, dia dah bagi tahu ni. So yang ini, awak tolak dengan ni. So what happened? Katakanlah saya twist. Saya twist. Katakanlah enjin dia 2300 cc. Katakanlah enjin dia 2300 cc. Dekat mana skala dia? Skala yang depan kan? Berapa kita punya kadar asas? 380. Macam mana nak cari kadar progresif? 2300. So awak tolak dengan berapa? 2000. Darab dengan berapa? Itu saja. Aduh. Awak boleh lah. 1000 cc. Kalau macam saya 1000 cc. Ada dalam senarai tak? Ada. Dia ada lah. Tapi yang ni dia tunjuk yang ni je. Dia ada. Saya still kena bayar cukai jalan juga untuk kereta 1000 cc. Okey, saya punya kereta pula. Kereta isteri saya Toyota Senta 1500 cc. Dia dekat mana? Dekat nombor yang ni kan? Okey, so berapa kadar cukai dia? Kadar asas dia berapa? Dia ada kadar progresif tak? So berapa cukai jalan dia? RM90 saja. Berdasarkan jadual ni. Aduh. Kan? Okey kan? Simple kan? Okey, boleh. Okey, so saya rasa sekadar itu saja. Terima kasih banyak atas kerjasama dan komitmen anak-anak. Okey. So, yes. Bini saya warna apa? Oh, bukan warna tahu. Oh, kereta warna putih. Okay. Alright, so that's all for today. So thank you very much. Sehingga kita berjumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.